We're sitting here looking forward to the 100th anniversary of this significant letter. Wartawan ini menceritakan mengenai satu surat yang telah berusia lebih 100 tahun yang telah menjadi titik kepada bermulanya penjajahan Zionis Israel ke atas tanah Palestin. Why was it that this letter was sent by the Foreign Secretary to your great uncle Walter? Lelaki ini merupakan seorang pewaris daripada keturunan Walter Rothschild yang merupakan penama kepada surat setiausaha luar kerajaan British yang kini dikenali sebagai Deklarasi Balfour. Deklarasi yang hanya mengandungi 67 perkataan ini telah menentukan satu konflik terpanjang di dalam sejarah manusia abad ini, iaitu Israel-Palestin. Jadi siapakah sebenarnya keluarga Rothschild ini dan mengapa nama mereka telah menjadi rujukan kepada kerajaan British dalam usaha mereka membina penempatan haram Yahudi di Palestin? Jadi siri kali ini kita akan cerita mengenai tentang sejarah keluarga Rothschild dan bagaimana mereka menjadi watak utama di dalam membina negara haram Israel. Keluarga Rothschild merupakan keluarga Yahudi yang terkaya di dalam dunia yang berasal dari Jerman. Sebahagian dari keluarga ini kini lebih dikenali sebagai Rothschild & Co yang telah bertapak lebih 200 tahun dengan mengauk kekayaan sehingga cecah nilai 78 bilion dolar. Semuanya bermula daripada bapa pengasas kepada legasi ini, iaitu Mayer Rothschild yang mengasaskan empayar bisnes perbankan tersendiri di Eropah. Melalui 5 orang anaknya, bank keluarga Rothschild ini telah ditubuhkan di 5 wilayah Eropah, termasuk di London. Pada awal tahun ke-19, salah seorang dari generasi kedua Rothschild yang bernama Nathan telah memberikan pinjaman kepada kerajaan British untuk menghadapi perang Napoleon dengan nilai sebanyak 9.8 juta pound yang bersamaan dengan nilai hari ini sebanyak 42 bilion ringgit. Sehingga seorang sejarawan barat menulis dalam bukunya bahawa Rothschild yang telah menentukan keputusan perang itu. Dengan nilai pinjaman sebesar itu, keluarga Rothschild telah menjadi begitu bernilai kepada kerajaan British. Bahkan bank keluarga Rothschild juga menaja dalam projek industri British dengan begitu ketara, termasuk projek membina terusan termahal di dunia iaitu Suez Division. Jadi bagaimana sebenarnya keluarga Rothschild ini berkait dengan projek Zionism Israel? 20 tahun sebelum gerakan Zionis ditubuhkan, kaum Yahudi berlindung di bawah pertubuhan pendidikan dan kebajikan Yahudi, iaitu Alliance Israel, yang ditaja sebanyak 500,000 Swiss franc setahun oleh keluarga Rothschild. Setelah gerakan Zionis muncul dan idealisme penubuhan Israel telah timbul sekitar hujung tahun ke-19, kebanyakan ahli keluarga Rothschild telah mengeluarkan dana-dana yang begitu besar untuk membeli tanah dan wilayah di Palestin. Salah seorangnya adalah Edmund James Rothschild yang telah mendanai sebanyak 50 juta dolar untuk membina penempatan pertama Yahudi di Palestin. Pada tahun 1924, Edmund turut mengasaskan sebuah kesatuan koloni Yahudi yang mengambil alih tanah Palestin seluas 125,000 hektar. Dan usaha kolonial ini disanjung oleh kaum Yahudi sehingga muka Edmund diletakkan di atas wang kertas Israel. Anak Edmund pula telah menyumbang 6 juta pound Israel untuk membina Parlimen Israel dan menantunya pula menaja pembinaan Mahkamah Tinggi Israel. Tetapi ini hanya satu gambaran keluarga kecil dari keturunan Rothschild yang telah terlibat secara langsung dalam penubuhan negara haram Israel. Sehingga salah seorang dari pewaris keturunan Rothschild pernah mengatakan bahawa keluarga mereka tidak perlu lagi diberikan kesetiaan pada Israel. Maka keluarga Rothschild memiliki pengaruh sebagai Yahudi elit yang terbesar sehingga alamat rumah mereka dijadikan sebagai rujukan kerajaan British dalam surat deklarasi Balfour yang menubuhkan negara haram Israel. Sekiranya kita ingin benar-benar melihat Palestin akhirnya dapat dibebaskan, maka sebenarnya kita perlu juga lihat bagaimana akhirnya rantaian kuasa ini dapat dibebaskan.